Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afiqah Rahimah binti Amran. Dalam video ini saya akan membahaskan tentang pendekatan psikologi dalam dakwah sebagai satu keutamaan kontemporari dakwah Islam, bertujuan menyampaikan ajaran agama secara lembut dan bijaksana, menyentuh hati serta jiwa manusia. Keberkesanan dakwah bergantung kepada kaedah yang digunakan, dan pendekatan psikologi semakin diiktiraf sebagai alat penting. Dengan memahami aspek emosi, mental, dan sosial manusia, mesej Islam dapat disampaikan dengan lebih berkesan, terutamanya kepada individu yang terbeban oleh cabaran hidup. Pendakwah perlu memahami latar belakang, pengalaman, dan tahap kefahaman agama setiap individu. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam memahami jiwa manusia. Kisah lelaki muda yang meminta izin untuk berzina menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah yang menggunakan pendekatan empati dan rasional untuk menyedarkan individu tersebut. Dalam dunia moden, dakwah menghadapi cabaran besar akibat perkembangan sosial, teknologi, dan arus materialisme. Oleh itu, pendekatan psikologi yang menekankan empati amat diperlukan. Empati membolehkan pendakwah memahami cabaran dan keperluan mad'u, sasaran dakwah, lalu menyampaikan mesej agama secara bijaksana tanpa menghakimi. Misalnya, individu yang menghadapi masalah mental mungkin lebih menghargai nasihat yang menenangkan berbanding penjelasan teologi yang berat. Komunikasi yang digunakan haruslah mesra, mudah difahami, dan tidak menghina. Nada kasar atau sindiran boleh menyebabkan mad'u merasa tersisih dan enggan mendengar. Sebaliknya, pendekatan yang menggunakan bahasa yang baik, motivasi yang positif, dan empati mampu menarik perhatian mad'u. Pendakwah harus memahami bahwa bahasa yang bersifat mengajak lebih berkesan berbanding bahasa yang memaksa. Untuk menyesuaikan mesej dakwah dengan lebih baik, pendakwah perlu memahami teori hierarki keperluan manusia seperti yang dikemukakan oleh Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa manusia mempunyai 5 tahap keperluan asas: keperluan fisiologi, keselamatan, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Sebagai contoh, bagi mad'u yang berhadapan dengan cabaran kehidupan asas seperti makanan atau tempat tinggal, dakwah yang menekankan aspek sosial, amal, dan solidariti mungkin lebih relevan. Bagi mereka yang berada pada tahap aktualisasi diri, dakwah yang lebih mendalam tentang makna hidup dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan kesan yang lebih besar. Walaupun pendekatan ini menjanjikan keberkesanan, terdapat beberapa cabaran yang perlu dihadapi. Kepelbagaian latar belakang mad'u, termasuk budaya, pengalaman hidup, dan tahap kefahaman agama, menjadikan dakwah tidak boleh bersifat seragam. Pendakwah perlu fleksibel untuk menyesuaikan kaedah mereka dengan setiap individu. Untuk menghadapi cabaran ini, pendakwah perlu memiliki sifat sabar dan terus berusaha meningkatkan pengetahuan serta kemahiran mereka. Memahami psikologi manusia secara mendalam adalah kunci untuk menyampaikan dakwah yang lebih efektif dan menyentuh hati. Pendakwah perlu peka terhadap isu-isu semasa, memperkayakan diri dengan ilmu pengetahuan, dan sentiasa mencari cara baru untuk mendekati mad'u. Kesimpulannya, pendekatan psikologi bukan sahaja meningkatkan keberkesanan dakwah, tetapi juga membantu mendekatkan mad'u kepada ajaran Islam yang indah. Dengan memahami emosi, sosial, dan keperluan mental individu, pendakwah dapat membina hubungan yang lebih baik dengan mad'u dan menyampaikan mesej Islam secara lebih relevan. Dalam dunia yang kompleks ini, pendekatan yang empatik dan fleksibel menjadi penghubung penting antara ajaran Islam dan masyarakat moden. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum